Malaysia merupakan negara yang terdiri daripada pelbagai etnik dan kaum. Hal ini dapat dikesan semenjak penjajahan British di Malaysia lagi. Kaum India dibawa masuk untuk menguruskan aktiviti perladangan dan estet, manakala kaum Cina pula dibawa masuk untuk menguruskan aktiviti perniagaan dan juga pelombongan biji timah. Tidak lupa juga pada kaum pribumi yang merupakan penduduk asal di Malaysia yang terdiri daripada kaum Melayu, Iban, Dayak, Kadazan dan sebagainya. Negara yang terdiri daripada berbilang kaum ini dapat menjurus kepada multikulturalism. Hal ini kerana setiap kaum mempunyai budaya mereka yang tersendiri. Hai, saya Nur Afifi Hamid bin Nur Azizi. Dalam video ini, kami ingin membentangkan tentang multikulturalism di Malaysia. Soal selit telah dijalankan untuk menjawab dua objektif kami. Jadi dalam soal selit ini terdapat 10 soalan yang berbeza dan seramai 23 orang telah menjawab soal selit ini yang merangkumi daripada pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina, India dan Iban. Sebelum saya meneruskan, lebih eloklah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Fakir Mizani dengan nombor matrik A17498. Untuk soalan 1, kami menanyakan terangkan apa yang anda tahu mengenai multikulturalism. Jadi, sebahagian besar daripada mereka iaitu sebanyak 12 orang telah menjawab dengan jawapan yang sama ataupun mempunyai maksud yang sama, iaitu multikulturalism ini ada kaitan dengan kepelbagaian budaya. Selain itu, terdapat 3 orang yang menjawab multikulturalism ni ada kaitan dengan pelbagai kaum. Ada 2 orang menjawab pelbagai bangsa dan lagi seorang menjawab ada pelbagai adat. Jadi terdapat 4 responden yang telah memberikan jawapan yang unik berkenaan dengan multikulturalism ini. Jadi salah satu responden telah menjawab multikulturalism ini adalah pandangan terhadap pelbagai agama, kehidupan di dunia, arapa kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya di dalam masyarakat, menyangkut nilai-nilai, sistem sosial, praktik, budaya dan adat kebiasaan. Manakala salah seorang responden yang lain dalam memberitahu multikulturalism ini membawa maksud fahaman kewujudan pelbagai latar belakang budaya kaum dalam satu masyarakat. Dan lagi 2 yang terakhir, yang pertama cara dan amalan masyarakat untuk hidup dalam rakyat berbilang kaum. Yang terakhir adalah mementingkan kepelbagaian budaya. Jadi, jika kita mahu menyimpulkan daripada soalan 1 ni, kita dapat tahu sejauh mana pengetahuan mereka tentang maksud multikulturalism ini. Kita dapat tahu responden kita ini tahu apa itu multikulturalism ini. Cumanya mereka tidak tahu sejauh mana apa yang membabitkan multikulturalism ini. Jadi, multikulturalism ini adalah cara di mana masyarakat menangani kepelbagaian budaya, baik di peringkat nasional dan masyarakat. Jadi itu merupakan maksud multikulturalism yang sebenar. Assalamualaikum dan hai, nama saya Muhammad Isham bin Ibrahim. Tadi, kawan saya baru sahaja menerangkan apa itu multiculturalism. Jadi, saya pula akan menerangkan apakah multiculturalism itu memberi kesan yang penting kepada masyarakat di Malaysia. Baiklah, majoriti daripada responden kami bersetuju bahawa multiculturalism ini memainkan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat di Malaysia. Antara sebab yang diberikan oleh majoriti responden ini ialah multiculturalism ini dapat membantu masyarakat tersebut untuk bertoleransi dan juga bersifat lebih terbuka terhadap kepelbagaian kaum dan agama di negara kita. Semua mengetahui bahawa negara kita iaitu Malaysia mempunyai masyarakat yang majmuk kerana mempunyai pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, Kadazan Luzon, Iban dan sebagainya. Jadi, multiculturalism amat memainkan peranan yang penting kerana multiculturalism ini ialah cara sesuatu masyarakat untuk hidup dalam masyarakat yang pelbagai kaum. Jadi, jikalau cara masyarakat tersebut untuk hidup di dalam kalangan masyarakat yang majmuk itu
tidak betul atau menyinggung perasaan suatu kaum, ini akan menimbulkan pergaduhan atau perbalahan dan seterusnya akan mencetuskan kepada kemungkinan berlakunya kes-kes jenayah. Jadi sekali lagi saya ingin jelaskan, multiculturalism amat memainkan peranan yang penting dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Nama saya Wan Muhammad Zulkarnain bin Abdul Razak dan kami juga telah membuat soal selidik terhadap pelajar universiti tentang sejarah dan identiti bangsa dan bagaimana ia berkait rapat dengan multiculturalism di Malaysia. Maka daripada 20 lebih responden yang kami dapat, majoriti daripada responden tersebut mengatakan bahawa mereka setuju bahawa sejarah dan identiti bangsa berkait rapat dengan multiculturalism. Rata-rata responden bersetuju bahawa di negara Malaysia terdapat pelbagai budaya dan sejarah yang berbeza dari pelbagai kaum dan etnik yang tersendiri. Maka pelbagai sejarah dan budaya ini membentukkan satu sejarah dan budaya yang baharu di Malaysia, yang mana sejarah dan budaya tersebut dikongsikan dan dipersetujui oleh masyarakat Malaysia. Maka setiap bangsa mempunyai sejarah dan identiti mereka yang tersendiri, iaitu dan menghasilkan sesuatu pegangan kepada kaum mereka. Dan dengan adanya pelbagaian sejarah dan budaya dari setiap kaum, negara kita telah mengambil tarikh-tarikh penting dari setiap peristiwa dan setiap perayaan daripada setiap kaum dan integrasikan budaya-budaya tersebut dan tarikh-tarikh penting tersebut ke dalam budaya Malaysia. Dan budaya ini haruslah dipersetujui oleh masyarakat Malaysia dan dikongsikan dalam masyarakat kita sendiri. Maka secara kesimpulannya, Malaysia sebagai satu negara majmuk wujud bermula pada zaman penjajahan. Dari situ, rakyat Malaysia mula bekerjasama dan bertolak ansur dan melakukan aktiviti yang mempunyai unsur kaum tersendiri untuk berkongsi dengan kaum lain tentang adat dan budaya kita. Sejarah kaum pula berkait rapat kerana melalui sejarah kita dapat melihat dan menilai multiculturalism yang diamalkan oleh setiap kaum sebagai satu pengajaran ataupun penambahbaikan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hari ini saya akan membincangkan tentang apakah kepentingan multiculturalisme dalam masyarakat Malaysia. Pertama sekali, multiculturalisme penting untuk mengeratkan hubungan masyarakat yang berbilang kaum. Jadi, seperti kita tahu, dalam sebuah masyarakat multicultural akan berlakunya interaksi dan komunikasi antara kaum yang berbeza. Apabila kita memperbanyakkan interaksi dan jalinan antara kaum ini, rasa toleransi dan kebersamaan boleh terbina. Kita akan belajar untuk menghormati gaya hidup, budaya, tradisi dan kepercayaan antara satu sama lain, justru mengeratkan hubungan antara kaum. Jadi, apabila wujudnya mutual respect ataupun sifat saling menghormati terhadap satu kaum dengan kaum yang lain, maka hal ini akan menatijahkan suasana kehidupan yang harmoni dan aman dalam sebuah masyarakat multicultural. Yang kedua, multiculturalisme juga penting untuk memastikan identiti setiap bangsa terjamin. Jadi multiculturalisme ini berbeza dengan konsep asimilasi, sebab asimilasi dia akan memaksa satu kaum itu menerima ciri-ciri kaum yang dominan menurut kerajaan. Tapi berbeza dengan multiculturalisme, sebab multiculturalisme ini dia mengangkat ciri-ciri kaum yang berbeza supaya benda itu bertekanan lalu terjamin untuk generasi yang akan datang. Akhir sekali, multiculturalisme juga penting untuk menunjukkan identiti negara Malaysia. Sebenarnya, multiculturalisme ini dia membawa kepada pembinaan negara bangsa yang unik dan tersendiri di Malaysia. Benda inilah yang kita sebagai rakyat Malaysia patut membanggakan. Sebab kita patut bangga bagaimana kita boleh mewujudkan kebersamaan dalam perbezaan dan juga kesepaduan dalam kepelbagaian. Dan kebanggaan ini patut kita serlahkan dengan memastikan identiti multicultural unik ini terus berkekalan. Sehinggalah generasi yang akan datang pun akan mewarisi identiti negara ini dan memperbaikkan lagi masyarakat multicultural di Malaysia.
Kalau tadi kawan saya dah explain pasal kepentingan multiculturalism di Malaysia, jadi saya nak explain pasal impact negatif kalau kita tak sefahaman antara kalangan masyarakat. Jadi yang paling terang-terang sekali lah, kalau kita tak ada kesefahaman, masyarakat kita tak akan bersatu padu. Bila kita ni tak bersatu padu, dia akan menyebabkan pelbagai isu kekauman seperti rasism, pergaduhan antara kaum, jenayah antara kaum, yang akan mengakibatkan impaknya pada negara. Negara kita tak akan harmoni. Bila tak harmoni negara kita, mulalah dia akan jadi impak pada semua sektor, maksud seperti ekonomi, perdagangan, pentadbiran. Yang bila semua benda ni terjejas, maka negara kita ni akan porak-poranda. Bila dah porak-poranda, masalah-masalah tadi tu dia akan berganda 10 kali ganda. Jadi kesimpulannya, bawa-bawalah baik-baik dengan masyarakat kita. Multiculturalism perlu diperkenalkan dalam pendidikan. Bagaimana? Ya, multiculturalism perlu diperkenalkan dalam pendidikan. Contohnya di dalam subtopik-subtopik pembelajaran yang perlu diajarkan kepada semua pelajar tanpa perkhususan kepada mana-mana bangsa, bermula dari peringkat sekolah rendah lagi, supaya setiap individu dapat mengenal identiti bangsa-bangsa yang lain, dan sekaligus ini dapat membentuk kepribadian yang tinggi dalam diri seseorang untuk menghormati setiap individu yang berlainan bangsa dengannya, walaupun dari peringkat sekolah rendah lagi. Subjek pendidikan sivik dan kewarganegaraan adalah antara subjek yang sesuai untuk diterapkan tentang kepentingan multiculturalism dalam kalangan rakyat Malaysia. Selain itu, konsep multiculturalism bukan sekadar diperkenalkan melalui teori dalam konteks, namun perlu diaplikasikan dalam kurikulum dan aktiviti-aktiviti persekolahan yang lain agar impak dari pengaplikasian teori yang dipelajari itu dapat meresap ke dalam jiwa pelajar. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh mengadakan sukaneka setiap tahun agar ianya dapat memupuk semangat dan dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara pelbagai kaum. Di samping itu, pihak kerajaan juga perlu menghapuskan persekolahan vernacular, iaitu sekolah yang dikaskan mengikut kaum, kerana pada tahun awal persekolahan adalah amat penting untuk memupuk semangat perpaduan kaum tidak mengira bangsa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazmi. Antara soalan yang diberi dalam kajian kami adalah bagaimana cara mengamalkan konsep multiculturalism di Malaysia. Berdasarkan jawapan responden, cara yang paling utama dalam mengamalkan konsep multiculturalism adalah dengan menghormati dan menghargai perbezaan budaya dan agama di Malaysia. Sudah tentu, rakyat Malaysia terdiri daripada berbilang kaum, agama dan budaya. Namun, kita perlu mencari titik persamaan sesama kita demi menjaga keharmonian negara. Isu sensitif melibatkan agama dan budaya harus dielakkan supaya ketegangan antara kaum tidak lagi berlaku. Seterusnya, masyarakat juga perlu bergaul dan bertoleransi antara berbilang kaum. Sebagai contoh, dengan melakukan amalan rumah terbuka ataupun mengadakan jamuan dan menghadiri upacara majlis keramaian antara berbilang kaum. Dengan adanya pencampuran budaya ini, barulah kita sebagai rakyat Malaysia dapat mengenal kepelbagaian bangsa dan agama di negara kita. Maka, hubungan antara masyarakat multicultural atau berbilang kaum di Malaysia dapat dieratkan lagi. Dengan ini, semangat perpaduan antara kaum dapat diteguhkan
dan akhirnya ini akan menuju kepada keharmonian negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah saya akan menjawab persoalan nombor berkaitan apakah isu berkenaan dengan multiculturalism di Malaysia. Kebanyakan daripada responden menjawab mengatakan bahawa kurangnya persefahaman antara kaum lain yang disebabkan oleh kurangnya tahu masyarakat terhadap budaya, agama dan agama kaum lain. Hal ini menjerumus kepada ketidakhormatan kaum lain seperti menghina budaya kaum lain yang boleh menjerumus kepada berlakunya isu perkauman dan boleh menyebabkan perpecahan. Antara contoh yang boleh diambil berlaku di Malaysia iaitu bermulanya merupakan salah satu titik hitam di sejarah Malaysia adalah ketika berlakunya peristiwa 13 Mei 1969, okay, di mana insiden rusuhan antara kaum berlaku merupakan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia yang merenggut banyak nyawa serta berlakunya kerosakan harta benda yang sangat banyak. Okay. Di sini kita dapat tekankan bahawa persefahaman antara kaum adalah sangat penting dalam menjaga keharmonian negara. Kita sebagai rakyat Malaysia kena mengetahui adat istiadat kaum lain serta kita kena hormat semua isu berkenaan yang boleh menyebabkan pergaduhan di antara kaum. Okay. Itu sahaja daripada saya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah cabaran yang dihadapi dalam menerapkan nilai persefahaman dan perpaduan dalam sesebuah masyarakat multikulturalism? Terdapat 4 cabaran yang akan dihadapi oleh Malaysia sekiranya kita ingin menerapkan nilai persefahaman dan perpaduan dalam masyarakat multikulturalism. Yang pertama, politik. Yang kedua, ekonomi dan sosial. Dan yang ketiga, pendidikan. Dan yang keempat, bahasa. Yang pertama, cabaran politik. Seperti yang kita dapat lihat, cabaran untuk menjalankan hukum Allah di dalam negara kita sangatlah susah kerana mendapat tentangan daripada parti-parti lain yang bukan beragama Islam. Negara kita terpaksa menghadapi beberapa cabaran seperti menyatukan perpaduan antara kaum, menyelesaikan tuntutan dan memorandum kaum-kaum lain. Yang ketiga, menyatukan orang Melayu iaitu orang Malaysia pada zaman kini. Dan yang keempat, mengembalikan kembali kepercayaan warga Cina dan India yang beralih sokongan pada pihak pembangkang. Yang kedua, cabaran ekonomi dan sosial. Seperti yang kita tahu, kerajaan menghadapi cabaran yang tinggi untuk membangunkan ekonomi Bumiputera supaya dapat bersaing dengan ekonomi etnik yang lain. Kerajaan juga terpaksa mengagikan sumber ekonomi dan kekayaan negara kita antara etnik-etnik atau bangsa-bangsa di Malaysia secara adil. Selain itu juga, kita juga menghadapi cabaran memajukan kawasan luar bandar di mana kita terpaksa menaik taraf golongan miskin tegar dan miskin bandar yang berpunca daripada peningkatan sara hidup. Seterusnya, cabaran pendidikan. Negara kita menghadapi cabaran bagaimana pembiayaan pengajian yang dihadapi oleh pelajar tidak kira sama ada dari bangsa Cina, Melayu atau India yang ingin menyambung pelajaran di peringkat degree, master dan PhD. Tidak kira sama ada luar negara atau dalam negara. Selain itu, Malaysia juga menghadapi cabaran bagaimana untuk meningkatkan bilangan orang Melayu dan Bumiputera dalam bidang profesional agar setanding dengan bangsa-bangsa lain. Dan yang terakhir, cabaran kerajaan terhadap hak istimewa orang Melayu, khususnya orang Melayu berkaitan kuota kemasukan IPTA dan IPTS. Dan yang keempat, cabaran bahasa. Seperti yang kita tahu, terdapat pelbagai bahasa di Malaysia yang tidak dapat difahami oleh sesetengah masyarakat. Sebagai contoh, bahasa Iban, Kadazan, India dan sebagainya. Kerana di Malaysia menggunakan bahasa yang sangat banyak, ia akan menjurus kepada konflik di antara kaum atau bangsa, di mana kita sukar untuk berkomunikasi antara satu sama lain.
Kerana itulah kita seharusnya ataupun diwajibkanlah, kita diwajibkan untuk menggunakan bahasa kebangsaan kita, iaitu bahasa Malaysia, sebagai pertuturan seharian. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, selain daripada pendidikan, terdapat pelbagai cara untuk menerapkan multikulturalism dalam masyarakat. Terdapat pelbagai pendapat daripada responden berkaitan cara untuk menerapkan multikulturalism dalam masyarakat. Antaranya, terdapat 2 orang responden menyatakan bahawa media massa dan media sosial menjadi medium untuk menyampaikan info berkaitan multikulturalism. Seterusnya, terdapat juga 2 orang responden menyatakan bahawa persahabatan menjadi cara untuk menerapkan multikulturalism dalam masyarakat dengan cara apabila kita berkawan dengan rakan yang berbilang kaum, kita akan lebih mengenali adat dan budaya seseorang di samping wujud rasa hormat terhadap orang lain. Seterusnya, terdapat juga seorang responden menyatakan bahawa cara untuk menerapkan multikulturalism adalah dengan mengadakan kempen, dan terdapat juga seorang responden menyatakan bahawa multikulturalism perlu didedahkan dari awal sejak dalam peringkat keluarga lagi. Namun begitu, majoriti responden berpendapat bahawa aktiviti sukan dapat menerapkan multikulturalism dalam masyarakat, di mana aktiviti sukan ini memerlukan kerjasama dalam kumpulan. Hal ini dapat menjalinkan perpaduan dan persahabatan antara ahli yang berbilang kaum. Semasa berada dalam satu kumpulan akan timbul perasaan kekitaan dan menghormati antara satu sama lain, tidak kira agama dan bangsa. Seterusnya ialah aktiviti rukun tetangga. Seterusnya, terdapat juga majoriti responden menyatakan bahawa aktiviti rukun tetangga juga dapat menerapkan multikulturalism dalam masyarakat, di mana rukun tetangga kebanyakannya terdiri daripada masyarakat berbilang kaum. Oleh itu, aktiviti yang dilaksanakan dapat memupuk kasih sayang dan hormat menghormati antara satu sama lain, sama ada terhadap budaya, agama dan sebagainya. Contohnya, rukun tetangga boleh melaksanakan rumah terbuka untuk semua bangsa yang ada. Seterusnya, rukun tetangga juga boleh mengadakan aktiviti gotong royong dan sebagainya untuk mengeratkan hubungan sesama mereka. Seterusnya ialah aktiviti kemasyarakatan. Majoriti responden juga berpendapat bahawa aktiviti kemasyarakatan menjadi satu cara untuk memupuk multikulturalism dalam masyarakat, di mana aktiviti kemasyarakatan ini adalah kerja amal yang dilakukan oleh NGO dan sebagainya. Kebiasaannya sukarelawannya terdiri daripada berbilang kaum dan tidak terbatas kepada orang Melayu sahaja atau orang Cina sahaja atau orang India sahaja. Oleh itu, semua bangsa boleh menyertai aktiviti kemasyarakatan.